Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahira wa batina fi dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li ahbabina wa li masyaikhina wa li muallimina ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyyati anna Allah yunawwir qulubana wa qawalibana ma'al huda wat tuqa wal afafi wal ghina wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wala imtihan bihaqqi sayyidina waladi adnan wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqna bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wanshur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kurniaan nikmat ke atas kita semua, diberikan ke atas kita taufik, hidayah dan inayah, yang dengan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala ini dapatlah kita semua melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan dapatlah kita menjauhkan diri daripada segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala apa yang telah kita lakukan daripada segala amal ibadah dan amalan-amalan soleh diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, berkekalan kebajikannya sehinggalah kepada hari kiamat nanti. Jadi insya-Allah untuk ta'lim kita pada malam ini, kita akan bersama-sama untuk bermuzakarah serba sedikit sebuah kitab yang dikarang oleh Tuan Guru Haji Ahmad bin Yaqub Al-Johori, seorang ulama yang berasal daripada Johor, yang mana beliau telah mengarang beberapa kitab yang dikhususkan berkenaan dengan adab seorang perempuan. Yang mana kitab adab perempuan yang akan dibaca ini merupakan juzuk yang pertama, tetapi ia merupakan kitab yang terakhir dikarang oleh Tuan Guru Haji Ahmad bin Yaqub Al-Johori. Kerana sebelum daripada kitab yang akan kita baca ni, ada beberapa lagi daripada kitab adab perempuan, juzuk kedua dan juzuk yang ketiga, yang insya-Allah kalau diberikan kesempatan dan ruang, selesai saja kita membicarakan tentang kitabnya yang pertama ini, kita akan masuk kepada juzuk yang kedua dan seterusnya juzuk yang ketiga. Jadi kitab ini lebih pada membicarakan tentang bagaimana cara kita untuk mengasuh dan mendidik adab terhadap anak-anak perempuan. Terutama pada juzuk yang pertama ini lebih pada membicarakan tentang adab anak-anak yang masih kecil. Bagaimana cara kita membentuk dan mengajar akhlak dan juga adab serta pendidikan yang sepatutnya diberikan kepada anak-anak perempuan yang masih kecil sebelum mereka itu menuju kepada alam dewasa.
Jadi insya-Allah kita akan terus masuk pada membicarakan tentang pendahuluan daripada pengarang kitab, iaitu pendahuluan daripada yang berbahagia Tuan Guru Haji Ahmad bin Yaqub Al-Johori. Jadi mungkin kitab ni tidak semua yang ada, dan sebahagiannya yang telah menerima dalam grup kumpulan WhatsApp tu boleh tengoklah. Pada mereka yang ada boleh merujuk kepada lampiran-lampiran yang telah kita berikan, insya-Allah. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Pendahuluan pengarang. Ini muqaddimah ataupun pendahuluan pengarang, yakni pengarang kitab ni, iaitu Tuan Haji Ahmad Yaqub Al-Johori. Sebelum dia membicarakan tentang apa yang ada dalam kitab ni, dia mendahulukan dengan pendahuluan dirinya dahulu. Kenapa dia menulis kitab ni dan apa sebahagian daripada perbicaraan yang ada dalam kitab ni diletakkan pada pendahuluan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini seperti kelazimannya pada mana-mana kitab yang dikarang oleh ulama, mereka memang tidak meninggalkan menulis pada awal kitabnya itu dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Di antara sebabnya kan ingin mengambil keberkatan, kemuliaan nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga ingin beramal dengan tuntutan daripada hadis, mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap pekerjaan yang ada faedah dan manfaatnya pada syarak yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu seumpama binatang yang terputus ekornya. Apa maksudnya? Perbuatan ataupun pekerjaan yang dilakukan dengan tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, perbuatan itu seumpama sia-sia. Ayat ni tidak memiliki keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah kebanyakan daripada kitab-kitab karangan ulama ni, mereka mulakan awal kitabnya itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi kita tak mau syarahlah berkenaan dengan kalimah bismillah tu dengan syarah yang panjang, kerana itu boleh kita lihat pada huraian kitab-kitab yang lain. Kita masuk pada membicarakan tentang apa yang telah dinyatakan oleh pengarang kitab kita ni. Katanya bahawasanya telah berulang-ulang oleh setengah daripada sahabatku meminta aku membanyakkan karangan dan susunan kitab adab perempuan juzuk yang pertama ini. Jadi dia kata tujuan yang menyebabkan dia tu nak mengarang kitab ini, kenapa? Kerana tuntutan daripada sebahagian daripada rakan-rakannya ataupun sahabat-sahabatnya yang minta supaya dia ni, supaya pengarang kitab ni membanyakkan karangan dan juga susunan berkaitan dengan kitab adab perempuan. Ini kitab berkenaan tentang kelakuan-kelakuan perempuan dalam juzuk yang pertama ini, supaya munasabah dengan kanak-kanak yang baharu. Supaya kitab juzuk yang pertama ini lebih bersesuaian untuk kanak-kanak yang baharu, yakni untuk peringkat kanak-kanak lagi. Kerana kalau kita lihat pada kitab yang juzuk yang ketiga dan kedua itu, dia lebih membicarakan tentang kehidupan orang yang dah dewasa. Antaranya dia membicarakan tentang bagaimana nak memilih pasangan untuk berkahwin, kemudian adab-adab perkahwinan, kemudian berbagai-bagai lagi lah cara untuk mengandung, kemudian bercerita tentang cara untuk menjaga kandungan, adab ketika mengandung, kemudian adab ketika melahirkan. Itu makna kalau kita lihat pada dua kitab yang terdahulu tu, dia lebih menjuru kepada kehidupan orang yang telah dewasa. Jadi sahabat-sahabat dia ni minta lah supaya apa? Supaya dikarangkan satu kitab yang lebih khusus dan yang lebih sesuai pada membicarakan tentang adab dan juga kelakuan kanak-kanak yang baharu, peringkat budak-budak lah kita kata. Maka dengan sebab itu tiadalah bagiku upaya pada menolakkan kehendaknya yang sangat berbahagia itu. Jadi dia kata aku tak boleh nak tolak lah
Kenapa? Kerana permintaan daripada sahabat-sahabatnya itu termasuk dalam permintaan yang elok, permintaan yang baik. Supaya apa? Dikarangkan satu kitab yang membicarakan tentang adab-adab yang baik dan juga kelakuan-kelakuan yang elok terhadap kanak-kanak yang masih kecil. Ini kan satu permintaan yang baik. Jadi setiap permintaan yang baik ini tak sepatutnya ditolak, kerana ada kebaikan, kerana memberi manfaat kepada yang lain. Yang demikian inilah aku ringkaskan dan aku ubahkan sosok karangannya daripada yang telah lalu, hingga jadilah ia kitab ni seperti suatu kitab yang berlainan sekali daripada asalnya, akan tetapi maksud-maksudnya tiada sesekali berganjak daripada asasnya yang mula-mula. Jadi dia kata kerana sebab permintaan daripada rakan-rakannya dan sahabat-sahabatnya itu, supaya mengarangkan satu kitab yang munasabah dengan kanak-kanak yang baru, maka dia pun usahalah untuk menyusun dan mengatur akan karangan-karangan yang seolah-olah lain daripada kitab-kitabnya yang terdahulu, iaitu membicarakan tentang adab perempuan, tetapi tak lari daripada maksud dan tujuannya. Apa dia? Nak membicarakan tentang bagaimana kelakuan dan juga adab yang bersesuai terhadap seorang perempuan, sama ada berkenaan dengan anak kecil ke, orang dewasa ke, ibu ke, maka itulah tujuan dia, iaitu nak memberikan pengajaran, nak memberikan kita kata didikan kepada golongan perempuan, kerana golongan perempuan ini merupakan golongan yang sangat berharga di sisi agama kita sendiri. Mana mereka sebagai orang perempuan ni kita kata menduduki satu kedudukan yang mulia di sisi syariat, di sisi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang perempuan dia memiliki kedudukan dan keistimewaan yang tertentu yang telah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itulah perlunya adanya satu susunan ataupun adanya satu karangan yang membicarakan tentang bagaimana nak membentuk akan adab dan juga akhlak serta keelokan yang dapat memberi kebaikan kepada golongan perempuan. Kerana orang perempuan ini mereka merupakan madrasah yang paling utama bagi siapa? Bagi kebangkitan anak-anak. Kalau betul ibunya, maka eloklah acuan anaknya tu. Oleh kerana itu, nak mendapatkan kita kata ibu yang baik ataupun seorang perempuan yang elok, maka bermula didikannya itu daripada kanak-kanak. Seperti mana kalau kita lihat pepatah Melayu pun ada menyatakan, kalau nak melentur buluh tu biar daripada rebungnya. Kalau nak membentuk buluh tu bermula daripada rebungnya. Nak bengkok ke, nak tegak ke, bermula daripada rebung. Begitulah kalau kita nak membentuk seorang perempuan yang muslimah, nak menjadi muslimat yang terbaik, maka bentukan itu bermula daripada dasar lagi. Mana kita perlu pendidikan yang khusus bagaimana nak membentuk akhlak dan adabnya bermula daripada kecil lagi. Jadi insya-Allah lah dalam kitab yang dikarang oleh pengarang kitab kita ni, iaitu Tuan Guru Ahmad Yaqub Al-Johori, banyak dia mengajarkan kepada kita bagaimana cara pembentukan adab dan akhlak yang sebenar terhadap anak-anak kecil, supaya mereka itu membesar menjadi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Jadi katanya mudah-mudahan barang diberkati Allah kiranya akan karangan ini dan yang membacanya. Jadi ditutup mukaddimahnya ini dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya karangannya ini mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, bahkan dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang yang membacanya juga mendapat kebaikan, juga mendapat keberkatan. Jadi walaupun di sini dikata orang yang membacanya saja, maka termasuklah orang yang mendengar. Okey. Janganlah kita kata nanti kalau gitu orang yang mendengar tak dapat kebaikan lah. Tak. Walaupun mendengar tetap mendapat kebaikan. Kerana orang yang mendengar tu dia berkongsi dengan orang yang berkata-kata. Kalau dia mendengar perkara yang baik, maka dia mendapat pahala mendengar perkataan yang baik. Begitu juga kalau dia mendengar kepada perkara-perkara yang maksiat, dia berkongsi dengan mendengar akan perkara-perkara maksiat, maka dia dapat dosa seperti orang bermaksiat. Jadi walaupun dia sekadar mendengar, maka dia tetap mendapat keberkatan dan kebaikan. Kerana apa? Kerana telah didoakan oleh pengarang kitab ni. Amin, amin ya rabbal alamin.
Jadi dia kata Ahmad Yaqub Al-Johri, dia karang kitab ni di mana ni? Dia kata di Pontian Kecil Kukup pada 1 Rabiul Awal tahun 1354 Hijriah. Lama dah kitab ni. Kerana kalau kita lihat pada dasar awal tu dia kata kitab Adab Perempuan ni yang juzuk pertama yang kita baca ni siap dikarang pada tahun 1935. 1935. Sekarang kita dah tahun 2020. 2020 dekat hampir kepada 90 tahun dah, hampir kepada 90 tahun. Jadi lama dah kitab ni. Sebab tu menunjukkan ia memiliki keberkatan. Kenapa ada keberkatan? Kerana kitab ni masih lagi dibaca sampai sekarang. Setiap perkara yang ada kebaikannya itu dia akan sentiasa bersambung-sambung. Sebab tu di antara amalan-amalan yang mendapat kebaikan selepas daripada kematian iaitu al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat daripadanya. Jadi mudah-mudahanlah dengan sebab kita membaca kitab ni dapat memberi kebaikan kepada pengarang kitab ni, menjadi kebajikan untuk diri dia dan juga memberi manfaat kepada kita yang membaca. Baik, kita masuk kepada pendahuluan bagi kitab. Tadi kita baca pendahuluan bagi pengarang. Ni kita masuk muqaddimah bagi kitab. Ini pendahuluan bagi kitab ni. Kitab yang kita nak baca adalah Kitab Adab Perempuan juzuk yang pertama. Bahawasanya mengajar sekalian kanak-kanak perempuan itu khusus dikhitabkan kepada kanak-kanak perempuan. Tetapi boleh jugalah kita kata melibatkan kanak-kanak, sama ada lelaki dan perempuan. Okay. Bahawasanya mengajar ataupun mendidik sekalian kanak-kanak perempuan, terutama anak kita sendiri ni, dijuruskan kepada kita lah sebagai ibu bapa ni. Bahawasanya mengajar sekalian kanak-kanak perempuan itu ialah suatu yang fardu. Fardu di sini maksudnya apa? Fardu ain. Fardu ain, wajib pada syarak. Suatu yang fardu, yakni fardu ain. Maknanya kalau kita tinggalkan, kita termasuk dalam golongan yang berdosa. Kerana perkara yang fardu itu iaitu perkara yang fardu ain ataupun wajib ain ini, iaitu perkara yang apabila kita laksanakan dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita tinggalkan perkara ini, dijanjikan azab seksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara yang fardu ain. Jadi mengajar sekalian kanak-kanak perempuan itu, yakni kanak-kanak perempuan yang masih kecil, yang sudah berakal, yang ada sifat-sifat mumayyiz, maka ia termasuk dalam perkara yang fardu, fardu ain. Yang lazim, fardu yang lazim yakni yang mesti, dan perkara yang mustahab sekali bagi sekalian umat. Jadi mengajar kepada sekalian kanak-kanak perempuan itu bukan sekadar fardu, bukan satu kemestian, bahkan ia merupakan perkara yang mustahab, yakni perkara yang terlebih utama sekali bagi sekalian umat. Sama ada daripada kalangan umat Islam ke ataupun yang bukan Islam. Maknanya kalau umat Islam, jadilah perkara yang fardu ain. Bahkan kalau dikatakan kepada yang bukan Islam pun, inilah perkara yang perlu mereka ajarkan. Kerana setiap anutan, tak kira sama ada kita kata agama Islam ke ataupun yang bukan Islam, sudah tentu ada keperluan untuk mendidik anak itu kepada perkara-perkara kebaikan. Jadi maknanya mengajar kepada sekalian kanak-kanak perempuan itu merupakan satu kefarduan yang mustahab, yang terutama sekali bagi sekalian umat. Itu dia kata kat situ. Akan tetapi tiadalah berhajat pada menzahirkan kelebihan mengajar mereka itu. Jadi dia kata dalam kitab ni bukan, dia tidak berkeinginan untuk menyatakan tentang kelebihan mengajar. Walaupun kelebihan mengajar tu banyaklah, tapi dia kata dia tak nak cerita kat situlah. Maksudnya dia tak nak masukkan dalam kitab ni membicarakan tentang kelebihan mengajar. Yakni mengajar kepada anak-anak. Maknanya kita kena cari pada kitab yang lain pula lah kalau pada nak membicarakan tentang kelebihan mengajar tu, terutama mengajar kepada anak-anak sendiri. Jadi banyak kelebihan mengajar ini yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan kelebihan orang yang menyampaikan kebaikan. Kerana bila kata mengajar ni sudah tentu mengajar perkara yang baik.
Itu pengajaran yang dituntutlah, mengajar perkara yang baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran, man ahsana qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah perkataan yang terlebih baik, melebihi daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani orang yang menyeru kepada apa? Mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada perkataan yang terlebih baik yang diungkapkan daripada manusia itu, daripada kalangan hamba, melebihi daripada perkataan orang yang menyeru kepada hamba yang lain supaya melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka itu mengesakan Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka itu mentaati apa jua perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama baban minal ilmi liyu'allaman nas u'tiya thawaba sab'ina siddiqan. Ini di antara kelebihan orang yang belajar kemudian dia mengajarkan ilmunya itu kepada orang lain. Jadi di sini jangan kita lihat orang lain tu selain daripada anak-anak kita sendirilah. Kenapa? Menjadi satu keutamaan, tanggungjawab bagi ibu bapa itu sendiri mengajar kepada anak-anaknya itu tentang perkara yang menjadi asas dirinya itu sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis ini tentang kelebihan orang yang mengajar kepada manusia yang lain, jadi kita khususkan manusia di sini kepada siapa? Anak-anak kita sendiri, itu lebih utama. Jadi Nabi SAW menyatakan sesiapa yang mempelajari satu bab, dia belajar satu bab, dia belajar satu perkara daripada ilmu, tujuannya untuk apa? Untuk mengajar kepada manusia yang lain. Dia belajar, kemudian tujuannya dia nak mengajar kepada orang lain. Kita sendirilah sebagai ibu bapa, kita belajar daripada orang lain dulu. Kemudian bila kita memiliki ilmu, kita ajarlah pula kepada anak-anak kita. Jadi kenapa kita belajar? Tujuannya untuk mengajar kepada anak-anak. Apa kebaikan yang kita perolehi, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu pahala seumpama 70 orang yang berkelakuan dengan kelakuan orang-orang yang benar. Orang yang siddiq, benar pada perkataannya, benar pada amalannya, benar pada perbuatannya, juga benar pada segala lintasan hatinya. Itu satu kelebihan yang sangat besar. Kita mengajar kepada orang lain. Dan di antara hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maka bagi orang yang mengajar kebaikan kepada orang lain itu seperti pahala orang yang melakukan kebajikan tersebut. Seperti pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut, tanpa mengurangkan sedikit pun pahala orang yang melakukan kebaikan tu. Jadi siapakah yang terlebih layak kita mengajar tentang kebaikan? Sebagai ibu bapa, siapakah yang terlebih layak untuk kita mengajar kebaikan? Maka anak-anak kita lah. Kenapa? Setiap kelakuan dia itu memberi pahala kepada kita, memberi kebaikan kepada kita. Kerana itu menjadi keutamaan atas kita. Pastikan jika anak kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, maka akhlak itu kita yang ajarkan. Kalau anak kita tahu membaca Al-Quran, pastikan Al-Quran itu diajar oleh kita. Kerana pahalanya sangat besar. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak, maka akan memberikan kebaikan kepada kita. Kerana itulah, kalau nak membicarakan tentang kelebihan mengajar kepada anak-anak ni terlalu banyak. Jadi sebab tu dia tak masukkan dalam kitab ni. Dia kata dia tidak berhajat untuk menzahirkan kelebihan mengajar kepada mereka itu, yakni kepada anak-anak. Hanya kita menyatakan barang yang wajib diajarkan pada mereka itu saja. Jadi kata dalam kitab ni dia hanya nak membicarakan tentang perkara yang wajib. Ini perkara yang mesti diajarkan pada mereka itu, yakni anak-anak perempuan saja. Jadi dia tak ceritakan tentang kelebihan mengajar, tetapi dia hanya akan membicarakan tentang apa perkara yang wajib kita ajarkan. Apa dia yang perlu kita ajarkan? Apa yang perlu kita nyatakan? Apa yang perlu kita didik kepada anak-anak perempuan? Kemudian dia kata lagi bahawa mengasuh kanak-kanak perempuan itu, yang dimaksudkan mengasuh, yakni bahawa mendidik kanak-kanak perempuan itu ialah mengajar.
Yang dikatakan mengasuh tu pertama, kita mengajar. Kita ajar dia. Ajar dia daripada segala perkara-perkara yang baiklah, perkara yang perlu. Dan menolong pada menambahkan kebajikan rumah tangga. Dan termasuk mengasuh kanak-kanak perempuan tu, iaitu kita menolong anak tu supaya dia tahu bagaimana nak menyempurnakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang boleh memberi kebaikan kepada rumah tangga, yang rumah yang dia ada tu. Itu di antara bentuk mengasuh kepada anak-anak perempuan. Dan meluaskan kawasan pengetahuannya. Kemudian mengajarkan juga, mendidik kepada anak tu tentang perkara yang dapat meluaskan pengetahuannya, yang bergantung kewajipan atasnya daripada segala perintah-perintah Allah. Tu kita kena ajarlah tu. Supaya dia tahu apa kewajipan-kewajipan yang perlu dia buat, apa kewajipan-kewajipan yang perlu dia dahulukan. Sehingga mana? Sehingga ia anak perempuan tu menjadi seperti guru betul-betul. Supaya bila kita mengajar kepada anak tu, sehingga dia tu menjadi guru. Guru yang betul-betul ni mana? Guru yang beramal dengan segala ilmunya. Sampai dia tahu tu. Tu tanggungjawab kita tu. Kita kena ajar dia. Ajar daripada segala perkara-perkara yang baik. Ajar cara nak menyelesaikan pekerjaan di rumah. Dan juga ajar kepada dia perkara-perkara yang menjadi kewajipan atasnya. Sampai dia tahu bagaimana nak melaksanakan perkara tersebut. Dan beramal dengan tiada keluar daripada kawasan rumah tangga. Sehingga kita boleh mengajar anak kita tu, dia tidak akan keluar daripada rumah, melainkan untuk urusan-urusan yang tertentu sahaja. Mana dia akan banyak melakukan aktiviti ataupun kelakuan ataupun perbuatan ataupun kita kata apa, kerja-kerja hariannya itu hanya di rumah, tak tertumpu di luar. Seperti mana kita lihat sekarang ni lah, kebanyakan daripada anak-anak gadis ataupun budak-budak perempuan ni, dia lebih gemar duduk di luar rumah berbanding daripada dalam rumah. Jadi kalau banyak di luar rumah tu, dia sebenarnya menyalahi akan adab-adab yang sebenar ataupun adab-adab yang baik bagi seorang perempuan. Baik. Kerana adalah kanak-kanak perempuan itu. Jadi kerana ni maksudnya apa? Kenapa orang perempuan ni ataupun kanak-kanak perempuan itu perlu diajar, perlu dididik, perlu dilatih untuk melaksanakan kerja-kerja rumah. Dan kenapa pula kita kena mengajar ataupun mengasuh dan mendidik dia tentang pengetahuan yang bergantung dengan kewajipan atas dirinya? Kerana adalah kanak-kanak perempuan itu akan datang menjadi seorang ibu. Kerana setiap orang perempuan, mana kebanyakan daripada mereka, kesudahan hidupnya itu akan menjadi seorang ibu dan penghulu rumah tangga, dan akan menjadi ketua bagi rumah tangga. Maksudnya yang akan menguruskan rumah tangga tu kebanyakannya orang perempuan. Adapun suami ni, walaupun bapa ataupun suami ni kita kata sebagai ketua rumah tangga, tapi kebanyakan urusan di rumah tu diselesaikan oleh orang perempuan. Kerana tu perlu atas kita ni, atas ibu bapa ataupun atas ibu terlebih utama, untuk mendidik anak perempuan itu supaya mereka ini benar-benar layak nanti satu masa untuk memikul tanggungjawab sebagai seorang ibu. Dan sebagai seorang penghulu rumah tangga, yang ini sebagai orang yang akan mengetuai, mengurusi rumah tangga. Itu penting kerana didikan tu perlu daripada awal. Kalau tak, nanti berlakulah seperti mana kebanyakan yang ada di sekarang. Orang berkahwin tapi tak tahu masak pun ada. Dia tak tahu nak buat kerja rumah pun ada. Kenapa? Kerana daripada awal tak diajar. Kerana di awal lagi tidak dididik bagaimana untuk menjadi seorang ibu. Bila dapat anak tak tahu nak uruskan, macam mana nak menguruskan anak yang kecil. Sampai tak tahu nak buat kerja-kerja rumah, semua tak tahu. Salah siapa ni? Sebenarnya salah kita sendiri. Daripada awal tu kita tak ambil peluang untuk mendidik anak-anak ini dengan perkara-perkara yang bakal dia pikul satu masa nanti. Seperti mana kita mengharapkan bila anak ni dia besar untuk menjadi seorang doktor, daripada kecil kita latih dia. Kita latih dia untuk menjadi seorang doktor. Kita ajarkan kepada dia ilmu-ilmu kedoktoran. Sehingga kita masukkan dirinya ini kepada tempat-tempat yang memang boleh untuk menjadikan dia seorang doktor. Begitu juga kalau kita nak anak kita ni jadi engineer, kita akan ajar dia daripada awal itu ilmu-ilmu yang boleh memahirkan dia untuk menjadi seorang engineer.
Sehingga nanti apabila dia dewasa, kita letakkan dia pada tempat-tempat pengajian yang boleh membentuk diri ini menjadi seorang engineer. Begitu juga sebagai seorang perempuan, kehidupan dia ni akan berakhir sebagai seorang ibu. Dia akan berakhir sebagai seorang ibu. Dia akan ada anak, dia akan ada suami, dia akan ada keluarga. Maka daripada awal ni lah kita kena melatih dan mendidik atas anak-anak ni akan segala ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pengurusan rumah tangga. Bagaimana nak menjadi seorang ibu, bagaimana nak menjadi seorang isteri, bagaimana nak jadi orang yang mampu menguruskan rumah tangga. Sebab tu kehidupan sekarang tak sama dengan kehidupan perempuan-perempuan di zaman sekarang, tak serupa dengan kehidupan perempuan-perempuan di zaman dahulu. Kerana kalau kita lihat didikan ibu-ibu di zaman dahulu terhadap anak-anak dia memang keras lah. Maknanya disuruh betul, suruh masak, suruh kemahu masuk, semua suruh dia buat. Sehingga bila berkahwin tu jadi satu kemudahan atas diri dia. Barulah dia rasa Allah inilah keuntungan. Masa kecil-kecil dulu mak suruh buat ni, suruh masak ni, suruh buat ni. Akhirnya bila dah berkahwin ni semua benda boleh buat. Semua benda boleh diuruskan. Tak jadi satu kepayahan atas perempuan tersebut. Kerana itulah menjadi satu kefarduan dan kewajipan atas kita ni. Yang sekarang ni lah, sama ada kita ni sebagai bapa ke, sebagai ibu ke, untuk memberikan didikan yang bersesuaian terhadap anak tersebut. Didikan yang bersesuaian atas anak tersebut. Kenapa? Kerana adalah kanak-kanak perempuan itu akan datang menjadi seorang ibu dan penghulu rumah tangga. Padahal ibu itulah jua batu yang dibangsakan. Batu ini seumpama tiang lah yang dibangsakan sebagai asas. Mana ibu ni dia umpamakan asas ataupun tunjang bagi kaum kerabat dan anak-anak buah. Jadi ibu ni lah yang sebenarnya dia, kalau kita lihat peranan ibu ni sangat luas. Dia sangat luas. Yang mana kalau kita dalam rumah tu, kalau ada seorang ibu walaupun tidak ada ayah, maka rumah tu boleh menjadi kukuh. Tapi kalau semata-mata ada ayah tak ada ibu ni payah sikit. Sebab tu ayah bila mati ibu cari ibu lain. Adapun kalau ibu ni, kalau kematian ayah dia jarang cari ayah lain. Kenapa? Dia mampu untuk mentadbir dan dia mampu untuk menguruskan rumah tersebut. Kenapa? Ibu ni umpama tiang, dia umpama asas bagi rumah tersebut. Jadi kalau kaum kerabat ataupun ahli keluarga ni nak kukuh, maka jagalah asas dia. Siapa? Ibu tu kita kena jaga. Okey, tak menafikan keutamaan ayah lah. Ayah tu ada peranan juga, tapi keutamaan ibu tu kena jaga. Maka kita padankanlah sabda Nabi kita. Sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi padankan ni maksudnya padankanlah kewajipan mengajar kanak-kanak perempuan itu dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia sabda Nabi? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Artinya apa? Menuntut ilmu itu fardu. Fardu ni satu kewajipan lah atas tiap-tiap Islam laki-laki dan perempuan. Ini atas tiap-tiap orang lelaki dan perempuan yang Islam, menuntut ilmu itu merupakan satu kefarduan. Jadi di sini dia letakkan satu keumuman. Atas nama ilmunya jadi satu fardu. Jadi ilmu yang disuruh tuntut atas tuntutan yang fardu itu terlebih utama adalah ilmu yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara ilmu yang wajib dipelajari di atas jalan fardu ain, ilmu yang berkaitan dengan adab lah, akhlak, kelakuan yang baik. Itu termasuk dalam tuntutan fardu ain. Bila mula kena belajar? Sejak daripada kecil lagi. Sejak daripada anak tu dah mula boleh berfikir, dah termasuk dalam kalangan anak-anak yang mumayyiz dan berakal, maka ketika itu dah diajarkan atasnya itu untuk belajar tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan akhlak dan juga adab-adab yang baik. Okey. Kerana adalah pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yakni di zaman Rasulullah, ada beberapa banyak perempuan yang mengajar akan kanak-kanak perempuan membaca, menulis dan lain-lain pelajaran dan pengetahuan. Jadi bab pada mendidik anak-anak perempuan ini dan juga orang yang mengajar kepada orang perempuan sudah bermula daripada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebab tu ramai daripada kalangan sahabiah ini termasuk daripada kalangan mereka-mereka yang ahli ilmu. Termasuklah isterinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan Ummu Salamah itu termasuk di antara dipanggil sebagai muallimah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak daripada kalangan perempuan-perempuan kalau ada persoalan yang mereka nak tanya, maka ditujukan kepada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ketika bila mereka tak mampu untuk menjawab persoalan tersebut, barulah diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia termasuk dalam sunnahnya kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk bahagian daripada perintah agama, iaitu memberikan didikan kepada anak-anak kecil ni, terutama perempuan, sedari kecil lagi. Bukan tunggu mereka dewasa, sejak daripada kecil tu sudah diajarkan kepada mereka tentang membaca. Jadi kalau kita lihat membaca ni di zaman Rasulullah sudah tentulah membaca akan Al-Quran, menulis akan Al-Quran, dan lain-lain pelajaran dan pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan, termasuklah akhlakul karimah, yakni akhlak yang baik. Ini mana contoh suri tauladan tu telah ditunjukkan sejak daripada dulu lagi, daripada kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi mana kita tak boleh nak nafikan didikan terhadap anak-anak kecil ni bermula daripada kecil, bukan tunggu masuk ke dalam sekolah. Bukan tunggu masuk dalam sekolah. Kalau kita tunggu masuk dalam sekolah, kerana itulah berlakunya di zaman kita sekarang ni, ramai daripada kalangan anak-anak yang menuju ke sekolah tetapi mereka tidak dibekalkan dengan akhlak-akhlak yang baik. Sehingga ada di antara mereka itu tak tahu nak menghormati guru, tak tahu nak menghormati orang yang lebih tua, tak tahu nak menghormati rakan-rakan mereka, tak tahu nak menghormati tempat-tempat pendidikan. Kenapa? Tak dimulakan didikan akhlak tu daripada sejak mereka tahu mengenal tentang kehidupan. Ini satu perkara yang salah. Sebab tu dititik beratkan daripada awal tu supaya diajarkan kepada mereka tentang akhlak. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat daripada kalangan-kalangan penduduk-penduduk Quraisy itu, daripada kalangan mereka-mereka yang beriman, anak-anak kecil yang sudah mula petah untuk berbicara, awal-awal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara kalimah ialah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini di antara kalimah-kalimah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kecil. Maksudnya sedari kecil sudah dikenalkan kepada Allah, sudah dikenalkan tentang Islam itu sebagai agama yang patut dianuti, dan sudah dikenalkan kepada mereka tentang Nabi Muhammad itu sebagai Rasul mereka. Ini mana daripada awal tu dah diajarkan perkara-perkara yang baik, supaya anak tu membesar menjadi orang yang berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah, dan berakhlak kepada sekalian umat manusia. Baik. Maka pelajaran yang patut bersamaan oleh kanak-kanak perempuan dengan kanak-kanak laki-laki pada mengambil manfaat dengan dia itu ialah, jadi dia nak bagi tahu apakah pelajaran yang patut diajarkan, sama ada kanak-kanak itu lelaki ataupun perempuan. Apa ilmu yang perlu diajarkan? Apa dia ilmu yang perlu diajarkan terlebih dahulu kepada siapa? Kanak-kanak perempuan dan juga kanak-kanak lelaki, untuk mengambil manfaat dengan ilmu tersebut. Apa ilmunya? Yang pertama, dia kata mengajar kepada anak itu akan membaca dan menulis bahasanya sendiri. Jadi apabila anak tu sudah pandai, anak tu sudah mula menunjukkan tanda-tanda kecerdikan, di antara perkara yang disuruh ajar ialah apa tu? Iaitu mengajar membaca dan menulis bahasanya sendiri, bahasa yang dia guna pakai. Kalau Melayu, ajarkan kepadanya tentang bahasa Melayu. Ajarkan bahasa Malaysia, ajarkan tentang membaca dan menulis. Ini ada keutamaannya ni. Kenapa kena mengajar bahasa dirinya sendiri tu? Kemudian diajarkan juga belajar membaca Al-Quranul Karim. Disuruh ajar kepada anak-anak tu supaya mereka ini pandai membaca Al-Quran. Setelah tahu untuk membaca dan menulis bahasanya sendiri, kemudian disuruh pula untuk
belajar membaca Al-Quran. Ini satu keutamaan. Kerana menurut hadis Nabi SAW, di antara hadis Nabi yang bermaksud ajarkan kepada anak kamu itu yang pertama tentang Al-Quran. Yang ajarkan kepada mereka bagaimana membaca Al-Quran dan juga bagaimana nak beramal dengan Al-Quran. Ini tuntutan daripada Nabi SAW. Dan segala kewajipan agama dan adab, termasuk perkara yang terlebih utama diajarkan kepada anak-anak yang kecil, sama ada yang lelaki dan perempuan, iaitu segala perkara yang menjadi kewajipan pada agama. Seumpama ajarkan kepada anak perkara-perkara yang berkaitan dengan ketuhanan, yakni ilmu-ilmu usuluddin yang asas-asas. Kemudian ajarkan kepada anak perkara-perkara yang berkaitan dengan rukun-rukun Islam, bagaimana nak solat, bagaimana nak berpuasa, bagaimana nak melaksanakan zakat. Dan juga ajarkan kepada anak tentang adab, yakni adab-adab yang baiklah, akhlakul karimah. Bila kata adab ni, adab yang baik iaitu setiap kelakuan, sama ada perbuatan, zahir anggota ataupun pertuturan, dan juga lintasan hati yang dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipanggil sebagai adab yang baik. Kalau adab yang buruk, lawannya lah setiap perbuatan, perkataan, kelakuan ataupun lintasan hati yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana adab yang perlu kita ajar kepada anak-anak ni? Adab yang mengundang keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya mereka bertutur dengan perkataan yang benar, bertutur dengan perkataan yang lemah lembut. Kemudian akhlak kelakuan, jangan kasar, jangan ambil barang orang lain, jangan menzalimi orang lain. Itu perkara-perkara yang perlu diajar sejak daripada kecil lagi. Daripada bermula daripada mereka mengenal tentang kehidupan, sudah diajarkan kepada mereka. Supaya kenapa perlu mengajar kepada anak-anak perempuan itu tentang membaca dan menulis, kemudian mengajar kepada mereka tentang Al-Quran, dan mengajar kepada mereka segala kewajipan agama dan adab, supaya mengetahui kanak-kanak perempuan itu akan barang yang wajib di atasnya dan kepada orang lain. Supaya anak tu tahu apa yang dia patut buat, apa yang dituntut atas dia ni daripada segala tuntutan-tuntutan syarak. Dan dalam masa yang sama, dia tahu bagaimana dia nak berkelakuan yang baik kepada orang lain, supaya dia tahu bagaimana nak menunaikan hak-hak orang lain. Dia sebagai anak, maka ada hak ibu bapanya. Dia sebagai rakan, maka ada hak kepada rakannya. Dia sebagai murid, maka ada hak sebagai murid kepada gurunya. Nanti dia bila dewasa sikit, dia ada suami, maka dia ada hak, dia kena jaga hak suaminya. Nanti dia sebagai ibu, dia kena tahu pula haknya sebagai ibu kepada anaknya. Mana tu? Dia perlu tahu tu. Bila dia tahu, jadi dia tahulah nak menunaikan. Ni yang jadi kita tak pandai kita kata nak bermuamalat dengan orang ni, sehingga kita menjadi musuh kepada orang lain, kerana kita tak tahu hak orang lain yang perlu kita jaga. Bila kita tak tahu hak orang lain, maka kita main langgar semacam je lah. Jadi kita tak pandai nak berhubungan dengan orang, kerana kita tidak ada didikan akhlak yang betul. Okey. Dan perlu juga diajarkan kepada anak-anak perempuan itu permulaan ilmu kira-kira. Dan perlu juga diajarkan kepada anak perempuan itu permulaan ilmu kira-kira, iaitu ilmu matematik. Kena juga ajar asas-asas ilmu matematik. Dan ilmu engineer, kena juga asas-asas ilmu engineer, ini asas-asas ilmu kejuruteraan. Yang ni asas-asas untuk membaiki sesuatu lah. Ilmu kejuruteraan ni lebih kepada ilmu untuk memperbaiki dan mengelokkan sesuatu. Dan juga ilmu geografi, ilmu yang berkaitan dengan alam. Jadi kena bagi tahu asas-asas kepada anak perempuan tu. Bukan sampai mahir, tapi asas, supaya dia tak kekok. Dia tahu tentang keadaan dan perubahan alam dan sebagainya, tentang cuaca dan sebagainya, ataupun tentang kedudukan lokasi ataupun nama-nama negara dan negeri dan sebagainya. Ini perlu diajarkan juga sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan. Dan diajarkan tentang ilmu tarikh negeri mereka itu. Dan diajarkan tentang ilmu tarikh negeri mereka itu yang pendek-pendek. Dan diajarkan juga tentang ilmu sejarah berkaitan dengan negeri yang mereka ada ni. Seumpama kita duduk di tanah Melayu ni, kena ajarkan jugalah tentang serba sedikit tentang silsilah
penubuhan negeri-negeri di tanah Melayu ni, sejarah serba sedikit kepada mereka supaya dia tak menjadi orang yang ketinggalan. Kerana kenapa perlu diajarkan tentang ilmu kira-kira, ilmu engineer, kejuruteraan secara asas, ajarkan kepada dia ilmu geografi berkaitan dengan alam dan sebagainya, dan diajarkan tentang ilmu tarikh, yakni ilmu tentang negeri mereka itu secara pendek-pendek, kerana ilmu-ilmu inilah setengah, yakni sebahagian daripada perkara yang menambahkan adab dan akal mereka itu. Jadi ilmu-ilmu yang kita pelajari ni, ilmu yang diajarkan secara asas ni, ilmu matematik ke, ilmu kejuruteraan ke, ataupun ilmu geografi ataupun ilmu sejarah ni, ia sebahagian daripada perkara yang boleh menambahkan kecerdikan dan juga keelokkan adab diri seseorang tu. Orang ni terkadang bila dia tak tahu tentang sejarah kehidupan, sebab tu dia menjadi orang yang tidak beradab. Seumpama contoh kita lihat keadaan kita sekarang ni, seperti mana golongan-golongan orang yang bukan Islam, golongan-golongan Cina yang bukan Islam ni, yang sekarang ni lah, orang-orang sekarang ni, bila mereka tak tahu sejarah asal usul keturunan mereka tu datang daripada mana, sehingga hari ni mereka menuntut seolah-olah negara ni milik mereka, sehingga mereka tu berkelakuan tidak memiliki adab terhadap orang-orang yang memang asalnya daripada tanah Melayu. Kenapa? Kerana mereka tak tahu tentang sejarah. Tetapi berbeza dengan orang tua-tua mereka, yang mana tahu tentang sejarah, mereka sedar bahawa mereka ni datangnya daripada negara lain, duduk menumpang di sini, diberikan kelebihan dan keistimewaan. Itu sebab pentingnya kita tahu tentang adab, tentang sejarah, ataupun kita tahu tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu-ilmu asas keduniaan, supaya menambahkan adab dan menambahkan akal mereka. Bila kita tak tahu, terkadang kita menzahirkan kejahilan kita bila kita bercerita sesuatu yang kita tak tahu. Ini perkara yang perlu kita ambil berat. Jadi anak ni, selain daripada kita titik beratkan tentang ilmu keagamaan, ilmu syariat, ilmu yang berkaitan dengan akhlakul karimah, adab-adab yang elok, maka perlu jugalah diajarkan kepada mereka itu ilmu-ilmu asas keduniaan. Supaya apa? Antara sebab yang lain, supaya bersamaanlah ia dengan sekalian laki-laki. Supaya bersamaanlah ia dengan sekalian laki-laki pada pengetahuan, sama ada pada perkataan dan pandangan, supaya taklah nampak orang perempuan ni nampak macam kita kata dok reti sangat. Jadi bila kita ada ilmu sedikit ni, orang lelaki nak kata ni, kita kata aku tahu juga, jangan ingat mu saja tahu. Maknanya orang perempuan ni dia tahu juga tentang ilmu-ilmu keduniaan. Ni kalau tak tahu langsung baca, tak tahu langsung kira-kira, tak tahu langsung buat benda ni, tak tahu langsung tentang sejarah dan sebagainya, jadi seolah-olah di situ ada, kita panggil apa, perbezaan kedudukan di antara orang lelaki dan orang perempuan. Sebab tu kena juga tahu, supaya adalah persamaan tu, bersamaan pada kecerdikan tu, sama ada pada perkataan dan pandangannya. Dan supaya mulialah ia perempuan tu pada hati laki-laki, dan tinggilah pangkatnya di sisi mereka itu lelaki. Jadi orang perempuan yang cerdik ni ada ilmu pengetahuan, orang lelaki ni dia akan mudah terpaut. Dan di sisi pandangan dia tu, maksudnya di sisi pandangan orang lelaki ni adalah kedudukan sedikit bila isteri ni daripada kalangan orang yang cerdik. Maknanya dia tengok, tak boleh bagang main dengan orang ni. Kenapa? Dia tahu, babe. Dia tahu juga selok-belok ni. Jadi tak boleh nak pelawak dia dan sebagainya, tak boleh. Tapi terkadang kita kesian bila orang perempuan yang tak tahu benda ni kena pula kepada suami yang tak bertanggungjawab. Allah, habis ditunjanya, habis dibodohkannya, habis dihina ke atas perempuan tersebut. Kenapa? Kerana tak ada ilmu. Sebab tu orang perempuan pentingnya ilmu ni, supaya dengan ilmu tu dia mendapat kemuliaan di sisi suaminya ataupun di sisi pasangannya. Tetapi bukanlah dengan ilmu tu untuk dia mendabik dada, meninggikan diri sehingga dia berlaku dahaka kepada suaminya. Itu bukan tujuan. Itu bukan tujuan dia memiliki ilmu. Baik. Jadi itulah keutamaan ilmu. Supaya apa? Dia ada kemuliaan di sisi hati lelaki. Jadi mudah tertarik lelaki nak kepada dia. Terutama kalau dia ada pengetahuan tentang ilmu agama, ditambah lagi dengan pengetahuan tentang ilmu-ilmu akhirat, tentang ilmu keduniaan, maka lagi kita panggil adalah bonus, kelebihan atas sisi orang perempuan tu. Cuba contoh kita lihat, ada sebahagiannya orang perempuan yang pandai belajar diploma ijazah, tak pandai masuk. Jadi di sisi lelaki ni pandangan jadi kurang sikit.
Walaupun dia cerdik satu sudut, tapi nisbah kehidupan dia tak pandai urus rumah, tak pandai masak, tak pandai jaga anak, jadi hati lelaki tu dia kurang terpaut. Ada setengah orang dia tak berapa cerdik sangat, dia tahulah sebut sedikit tentang urusan keduniaan ni, kemudian dia pandai buat urusan rumah tangga, dia ada akhlaknya, kemudian dia ada adab yang baik, tutur kata elok. Oh, ni lagilah dapat perhatian di sisi hati lelaki. Terkadang bukan kata lelaki saja, mak tua, tok tua, keluarga belah lelaki jadi suka. Kenapa? Keelekan dengan sebab ada ilmu. Tu pentingnya ilmu, bukan saja ilmu yang dinisbahkan kepada akhirat, tetapi ilmu yang boleh menyempurnakan urusan dunia pun kita hajat juga. Tapi secara asas sajalah, tak dituntut atas sampai terlalu tinggi sangat, tu tak dituntut. Okey. Jadi wajib bagi perempuan-perempuan berkhidmatkan rumah tangga dan suaminya. Sebab tu dia kena belajar. Kenapa? Jadi satu kewajipan bagi orang perempuan ini berkhidmat, yakni berbakti di rumah tangganya. Sama ada kalau dia belum berkahwin, maka dia wajib untuk menguruskan rumah yang dia duduk bersama dengan ibu bapanya. Kalau dia sudah berkahwin, maka wajiblah dia berkhidmat di rumah yang ada suaminya. Jadi satu kewajipan bagi dia. Jadi kalau dia tak tahu menguruskan rumah, macam mana dia nak buat? Sebab tu wajib diajarkan kepada orang perempuan sedari daripada kecil lagi bagaimana nak menyempurnakan urusan rumah. Sebagaimana perempuan-perempuan Nabi kita, yakni sebagaimana isteri-isteri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi isteri-isteri Nabi ni mereka orang yang golongan wanita-wanita yang memberikan khidmat sepenuh masa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sebab itulah hendaklah diajarkan mereka itu, iaitu perempuan ni, ilmu mentadbirkan rumah tangga. Sebab nak ikut bagaimana kelakuan isteri-isteri Nabi, maka sebab tu jadi kewajipan atas ibu bapa ni mengajarkan kepada anak-anak perempuan tu ilmu mentadbirkan rumah tangga, yakni menguruskan rumah tangga. Walaupun menyapu sampah ke, buang sampah ke, masak ke, apa kena ajar. Kena ajar daripada awal. Sebab apa? Sebab nanti akan membantu dia bila dia menjadi isteri kepada orang lain. Dan kena ajarkan juga kepada dia punca-punca ilmu kesihatan. Jadi kena ajar juga kepada anak perempuan ini bagaimana cara nak menjaga diri daripada kemudaratan. Jadi kena ajar dia ilmu-ilmu perubatan serba sedikit. Bagaimana nak jaga kesihatan, makan ni ke, kena gunakan yang ni ke, kalau sakit boleh ambil ubat ni. Kena ajar kepada dia. Sebab ini antara perkara yang boleh memberi kebaikan ketika dia berumah tangga. Ketika dia hidup bersendirian pun dia boleh gunakan ilmu ni, iaitu ilmu bagaimana nak menjaga kesihatan. Dan diajarkan kepada mereka itu ilmu menjahit. Ini termasuk dalam perkara yang perlu diajarkan untuk menguruskan rumah tangga. Menjahit. Lagi apa? Menekap. Yakni menekap ni ibarat daripada buat batik tu. Cop. Itu panggil cop tau. Cop. Menekap. Dan diajarkan tentang ilmu menyulam. Kalau pandai sulam, ngajar sulam. Kemudian diajarkan tentang ilmu menyongkit. Buat songkit. Buat songkit. Dan diajarkan kepada mereka itu ilmu bagaimana nak mendidik anak. Walaupun mereka tak besar lagi, tak kahwin lagi, tapi perlu diajarkan kepada mereka cara mendidik anak. Jadi bila kita ajar dia daripada kecil cara untuk mendidik anak, maka anak ni salah satu sifat yang ada pada dia kasih kepada anak-anak nanti. Kerana daripada kecil kita ajar dah, dengan budak jangan buat macam ni, bagi makan hak ni, nanti kalau nak mandikan dia kena macam ni. Lepas tu dia ajar lah, walaupun dia belum berkahwin, tapi kita ajar dia. Kalau ada adik, ajarlah pada adik dia. Kalau dia ada anak saudara, ajar pada anak-anak saudara dia. Bagaimana ilmu nak mendidik anak. Dan diajarkan juga ilmu memasak. Kena ajar juga. Jadi bab memasak, bab didik anak, menyongkit, menyulam dan sebagainya, ini mungkin kemahiran yang ada pada seorang perempuan, ada pada ibu itulah sendiri. Jadi tak dapat tidak nak mengajar anak-anak tentang keperluan ni, ibu tu sendiri orang yang berkemahiran dah. Kerana itulah ini di antara ilmu yang diambil secara musalsal, diterima daripada orang kepada orang kepada orang. Ibu dulu belajar dengan nenek dulu belajar. Jadi seolah-olah ilmu ni ilmu yang bersanad. Ilmu yang bersanad. Sampai satu masa bila kita tak ajar, sanad putus. Bila sanad putus ni tak dapatlah nak ambil daripada orang lain. Nak cari orang ni pun tak tahu. Aku pun dulu tak tahu, mak aku tak ajar aku. Yang ni mak aku pun tak ajar aku. Jadi nak dapatkan ilmu ni kena daripada ibu tu sendiri. Ini banyak benda yang kita tinggalkan. Yang mana terkadang kita tak rasa satu kewajipan
untuk mendidik anak tentang keperluan ni. Kadang-kadang kita rasa sayang tak nak bebankan anak tu dengan macam-macam tugasan, jadi kita biar, tak apalah, mak buat sampai ketua tak mesti buat benda. Satu kesilapan kita. Tapi kalau anak tu dia tahu tanggungjawab dia, walaupun ibu dia tak mengajar, dia akan buat jugalah. Tapi pentingnya kita sendiri. Okey. Sebab tu menjadi satu tanggungjawab. Sebab tu pengarang kitab ni dia ingatkan, kena ajar ilmu yang nak uruskan rumah, bagaimana nak jaga kesihatan. Lepas tu kita lihat dulu, kalau kita lihat tok-tok kita ataupun mak-mak kita yang dah tua, dia tahu macam-macam. Orang sakit ni, sini ubat dia. Ni sakit ni, makan ni. Tak perlu berhajat ke klinik, tak payah. Sebab dia tahu dah. Dia dapat ilmu tu daripada orang dulu-dulu. Tapi ilmu ni semakin hilang. Nak cari bidan beranak pun susah sekarang. Nak cari orang mengurut anak lepas bersalin pun susah dah. Kalau dulu tak susah. Kenapa? Mak tu sendiri boleh buat dah. Mak tu sendiri boleh buat. Ni benda yang kita kena titik beratkan. Okey, baik. Jadi insya-Allah lah dalam kitab nanti dia bagi tahu belaka. Bagaimana nak masak ke, nak jahit ke, dia khabar belaka. Telah bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah ni mana isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza addatil mar'atu faridata rabbiha wa ata'at ba'laha wa harrakatil mirzala kanat ka'annaha tusabbihu wa ma dama fil maghzalu fi badiha kanat ka'annaha tusalli jama'atan wa idza tabakhatil qidra li ajli atfaliha latasaqatat dhunubaha." Ini orang perempuan selalu dia mengeluh. Mengeluh dengan sebab buat kerja rumah dan sebagainya, sebab dia tak nampak kelebihan dia buat kerja rumah tu. Ada setengahnya pula mengeluh, orang lelaki untung ibadahnya lebih besar daripada orang perempuan. Sebenarnya dia tak tahu orang perempuan ni duduk rumah tu ibadah dia besar dah. Jadi Nabi SAW berkata pada Ummu Salamah, apabila menunaikan perempuan akan fardu Tuhannya, yakni apabila seorang perempuan, seorang isteri tu dia menunaikan perintah-perintah Allah, yakni menunaikan solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, berzakat kalau dia berkemampuan, atau termasuk perkara yang fardu atasnya, dan taat akan suaminya, dan dia patuh atas segala perintah suaminya, yakni perintah-perintah ketaatan, dan menggerakkan alatan tenunannya. Jadi duduk di rumah dia menjahit, tenun ataupun menjahit sama lah ni. Dia buat pekerjaan-pekerjaan rumah lah ni. Dia gunakan tangan, dia jahit baju ke, dia tenun ke. Tu seolah-olahnya, yakni perbuatan menenun pakaian tu seolah-olahnya ia membaca tasbih akan Allah. Jadi mesin bunyi dag seolah subhanallah seolah-olah gitulah. Ataupun setiap kali dia bersihkan dengan apa, dengan jarum jahit, seolah subhanallah. Tu walaupun di bibirnya tu tak mengungkapkan kalimah tasbih. Kalau dia ungkap lagi 2 kali ganda lah pahala nisbah mulut dan pahala tangan yang berbuat kerja. Tu. Seolah-olah ia membaca tasbih akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untung orang yang menjahit buat kerja dan sebagainya lah. Ni bukan sekadar kita kata pada pekerjaan menjahit saja, jadi setiap pekerjaan rumah. Dan selama berkekalanlah alatan tenun itu pada tangannya. Selama mana alatan tenun itu ada pada tangannya, kalau dia menjahit, selama ni dia sedang menjahit, selama ni dia sedang menyulam pakaian, selama ni dia sedang menyongkit pakaian, maka seolah-olahnya ia sembahyang berjamaah. Seolah-olah dia dapat pahala sembahyang berjamaah. Apa maksud sembahyang berjamaah? Besarlah pahalanya. Nak dinisbahkan dengan sembahyang seorang diri dengan sembahyang berjamaah, maka besar pahala sembahyang berjamaah. Tu selama mana berkekalan tu. Okey. Dia gerak tu pahala dah. Kemudian dia buat kerja, seolah-olah dia sedang sembahyang berjamaah. Kerana tu orang perempuan tak dituntut sembahyang berjamaah. Kerana apa? Banyak lagi daripada pekerjaan yang dia buat tu menyamai sembahyang berjamaah. Dan apabila ia menjerang periuk kerana memberi makan anak-anaknya, dan apabila ia masaklah ni, jerang periuk maksudnya dia masak. Apabila dia masak satu makanan ataupun menyediakan satu juadah, memberi makan pada anak-anaknya dan suaminya, nescaya digugurkan Allah Ta'ala akan segala dosanya, lain daripada dosa yang besar-besar.
Maksudnya apa? Segala dosa-dosa kecilnya itu terhapus dengan sebab dia masak saja. Allah, hai. Tu. Tak besar lagi. Besarlah tu pahala Allah Ta'ala beri. Kalau dosa-dosa besar ni dia berhajat kepada taubatan nasuha. Kena berhajat kepada kembali kepada suami. Kalau kita buat ingkar kepada suami, kena berhajat kembali kepada Allah kalau dosa itu melibatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dengan sebab dosa-dosa kecil yang kita buat ni, maka gugur. Antara apa dosa kecil? Keluhan kita lah. Letih lah. Tu termasuk dosa juga tu. Dosa juga tu. Cuma tak tunjuk depan suami saja. Dah kalau macam dia ni kan ramai kawan me time. Me time maksud benda? Lihat. Dia nak macam apa, orang kan macam stres kan, nak untuk masa untuk diri sendiri. Ini termasuk tu lah. Termasuk Ini orang, semata-masanya orang, kita kata apa ni, termasuk orang yang menjauhkan diri daripada kebaikan. Sebab dia tak anggap bahawa perbuatan dan kelakuan dia tu sebagai satu ibadah. Umpama contoh lah, dia malah mayang. Kalau macam dia rasa stres. Sebab apa dia rasa stres? Sebab dia tak anggap benda tu sebagai satu ibadah. Cuba dia anggap masuk ni ibadah, kemas rumah ni ibadah, jaga anak tu ibadah, khidmat pada suami ibadah. Stres tak? Tak, kerana itu ibadah. Sama macam sembahyang lah. Terkadang kita pun mayang time puasa, terawih lagi, baca Quran, letih rasa. Kita mari rasa letih. Jadi kesalahan kita, keluhan tu. Maknanya bila kita tak salah nak keluh kesah ni sebagai orang memang penat tu biasalah. Suami pun kadang keluar cari kerja sebagai Allah letihnya, cari duit dan sebagainya, nak bagi makan dan sebagainya. Jadi keluhan tu bagaimana nak hapuskan dia? Dengan amalan-amalan kita lah. Dengan kita kerahkan diri kita buat kerja tu, maka terhapus dosa tersebut. Faham tak? Betul dah, sebab dia tak tahulah tu. Sebab tu tak tahu. Jadi kalau dia tahu, keluhan tu tak salah. Bukan siapa tak boleh mengeluh. Boleh mengeluh. Mengeluh maksudnya rasa letih dan penat dan sebagainya. Boleh. Jadi Allah Ta'ala jadikan keluhan tu, bagaimana nak terhapuskan keluhan hati kita. Terkadang mari rasa, stres aku, tekan aku. Jadi bila rasa tekan ni, jadi mari malah. Jadi perkataan stres dan tertekan ni datangnya daripada desakan dan tuntutan daripada nafsu kita yang tak nak melaksanakan ibadah kepada Allah. Tapi kalau kita anggap ia sebagai satu ibadah, seperti mana orang yang dah jatuh cinta dengan solat, baca Quran dan sebagainya, dia tak rasa stres, dia rasa seronok pula. Kenapa dia anggap tu satu peluang nak dapat pahala? Nak bangun malam susah dah. Tahajud, baca Quran, nak tadarus, nak zikir, tasbih dan sebagainya. Nak istiqamah sembahyang awal waktu pun susah. Tapi Allah Ta'ala ni, rahmah dia nak bagi kepada orang perempuan lah. Dengan melaksanakan kerja rumah tu, disertakan dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala, semata-mata nak menyempurnakan kewajipan dia sebagai seorang isteri kepada suami, kewajipan dia sebagai seorang ibu kepada anak, diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Tu besar pahala tu. Kita kadang tak dapat nak sembahyang berjemaah, nak pergi masjid tak boleh dan sebagainya. Jadi bagaimana nak dapat pahala sembahyang jemaah? Ni buat kerja rumah lah. Sebab tu orang perempuan disuruh belajar berkaitan dengan perkara-perkara yang memang kerjanya di rumah. Kerjanya di rumah, bukan di luar. Kerjanya di rumah. Kerjanya di rumah. Menjahitkan benda ni semua di rumah, bukan di luar. Buat kuih dan sebagainya, kerja di rumah lah tu. Pekerjaan di rumah. Bila buat pekerjaan di rumah, dapat memelihara diri dia tu daripada terdedah kepada fitnah yang lebih besar. Jadi orang yang bekerja di luar ni, betul lah dia mencari keperluan untuk kehidupan dia, tapi dia terdedah kepada fitnah yang lebih besar. Sebab tu disuruh tuntut mengajar kemahiran anak tu di rumah, supaya dia nanti bila dia besar, dia tahu buat kerja di rumah. Daripada rumah dia boleh untuk mendapat pendapatan. Lagi berkat lagi orang yang buat kerja di rumah yang terjauh daripada fitnah. Sebab tu kita lihat orang yang jahit pun kaya juga. Bukannya sebarang orang buat kuih pun boleh kaya, tak ada masalah. Kenapa? Dengan sebab dia niat dia buat kerja di rumah tu nak memelihara diri, Allah Ta'ala beri kemudahan kepada dia. Ini penting. Dan sebab tu disuruh ajak. Okay. Bagaimana tersebut dalam kitab-kitab yang panjang-panjang lagi dia kata. Kalau nak tahu lagi tentang kelebihan tu, maka carilah dalam kitab-kitab yang lebih panjang lagi. Maka inilah pelajaran yang mustahab diajarkan kepada kanak-kanak perempuan. Jadi kata inilah ilmu yang sepatutnya didahulukan kepada kanak-kanak perempuan. Selepas kita mengajarkan kepada dia perkara-perkara yang berkaitan dengan agama dan perkara-perkara berkaitan dengan ilmu-ilmu asas tentang keduniaan, maka ajarlah kepada mereka itu tentang bagaimana nak menjadi seorang perempuan.
Dia orang perempuan ni dia punya kategori dia lain. Ciri-ciri kehidupan dia lain, tak sama seperti lelaki. Adapun lelaki ni memang daripada kecil diajarkan juga tentang kehidupan supaya dia reti buat kerja. Sebab tu orang lelaki pergi tanam, buat rumah, ajar kemahiran juga, tapi kemahiran yang di luar. Bukan kemahiran dalam rumah. Adapun orang perempuan kemahirannya di dalam rumah. Sebab tu berbeza. Orang lelaki tak disuruh, walaupun kita dituntut untuk masak, tapi tak disuruh ajar masak atas orang lelaki. Kenapa? Itu bukan kerja dia yang lagi akan datang. Kerana tu bukan kerja dia yang lagi akan datang. Sebab tu dia ada perbezaan. Jadi orang perempuan dengan lelaki ni dia tak boleh sama. Daripada kecil lagi dah dibezakan dah dia punya pekerjaan. Dan kalau kita nak lihat daripada segi pengamalan kehidupan pun daripada kecil tu dah diajar dah perbezaan. Jadi bila orang lelaki diajar tentang perkara orang perempuan dalam rumah, sebab tu dia membesar seperti seorang perempuan. Kerana kita diajar dia biar tu. Daripada kecil kita biar nak solek ke, dia nak buat kerja orang perempuan dan sebagainya. Sampai dia besar dia anggap dia sebagai seorang perempuan lah. Kenapa? Dia dilatih dan diajar dengan pekerjaan orang-orang perempuan. Tanyalah kebanyakan orang lelaki yang cenderung kepada kelakuan perempuan, sebab daripada kecil itulah dia lihat. Dia ajar benda tu. Adapun kalau orang perempuan daripada kecil dia ajar buat kerja-kerja orang lelaki, lepas tu dia susah nak buat kerja orang perempuan. Maka dia kata inilah pelajaran yang mustahab. Yang mesti, yang diutamakan, diajarkan kepada kanak-kanak perempuan. Kerana dengan pelajaran ini memadailah bagi membaikkan asuhan perangainya, yakni membaikkan didikan perangainya. Kalau nak tengok anak tu elok perangai dan kelakuannya sebagai seorang perempuan, maka inilah ilmu yang perlu diajarkan. Jangan ajar benda lain, ajar benda ni lah. Nescaya dia tu akan membesar sebagai seorang perempuan yang elok akhlaknya. Bahkan hendaklah kita ajarkan kanak-kanak perempuan itu membaca, menulis segala aqaid, yakni aqaidul iman. Samalah macam tadi dia kata tu, mengajar tentang agama tu, maksudnya sinilah dia lebih terperincikan segala aqaidul iman, iaitu bagaimana nak beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada sekalian kitab-kitab dan kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada qada dan qadar. Kena ajar. Walaupun secara asas terlebih dahulu waktu kena ajar dulu. Sebab apa? Inilah perkara yang paling utama. Awaludin ma'rifatullah. Awal-awal pekerjaan agama tu, ajar kepada anak tu supaya kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ajar kepada anak itu adab-adab agama, yakni akhlak yang baik. Segala ibadat, yakni ibadat yang asas. Seumpama taharah diajarkan. Kemudian ajarkan kepada dia tentang solat, puasa dan sebagainya. Serta sedikit daripada undang-undang kesihatan. Mentadbirkan rumah tangga, membela anak-anak dan segala pekerjaan tangan. Tu samalah dia ulang balik je, supaya kita ajar benda-benda ni. Kemudian hendaklah kita pingit akan dia. Pingit ni apa? Kurung dalam rumah. Sebab tu ada nama anak dara pingitan. Apa maksud anak dara pingitan? Mana anak dara yang tak keluar di rumah. Maksud pingit bukanlah kita kurung, maksudnya kita lebih banyak mengajar dia tu supaya duduk di rumah. Jangan suka sangat bersidai ke sana kemari, naik motor ke sana kemari, keluar ke sana kemari. Itu bukan. Bila dah ajar dengan ilmu-ilmu adab ni, dah ajar dengan segala keperluan kehidupan yang dunia ni, kemudian hendaklah kita ni membiasakan dia tu duduk di rumah. Kita pingit akan dia di dalam rumah. Supaya apa? Supaya rumahnya itu menjadi pejabat. Seolah-olah rumahnya itu menjadi tempat kerja yang boleh ia memahirkan pelajaran-pelajaran yang tersebut itu. Jadi kita jadikan rumah yang dia ada ni, anak perempuan tu ada, seolah-olah seumpama pejabat. Kau tu belikan dia alatan nak masak, daripada kecil belikan mainan masak. Belikan dia mesin jahit supaya dia belajar jahit. Jadi dia jadikan rumah dia seolah tempat kerja dia lah. Dia tak payah pergi tempat lain. Tu jadikan suasana rumah tu seumpama pejabat dia, yang dia boleh buat kerja di situ, yang dia tak berhajat keluar daripada rumahnya. Apa tu? Okey. Supaya apa? Supaya dapat memahirkan pelajaran-pelajaran yang tersebut tu, supaya dia boleh mahir. Bukan sekadar ajar saja, tapi kalau kita sediakan alatan-alatan tu, jadi dia hari-hari dia boleh buat, hari-hari dia boleh belajar. Okey. Supaya tiada ia lupa akan barang yang dipelajarinya itu. Supaya dia tak lupa apa yang kita ajar. Kalau kita ajar tak sediakan tempat untuk praktikal, tak jadi. Ajar saja nak masak gulai gini, tapi tak bagi peluang dia masak, tak jadi kok. Jadi takut dia lupa. Okey. Dan tiadalah pula cedera segala perangainya.
Kenapa kena duduk di rumah? Supaya tidak rosak akhlaknya. Orang yang banyak duduk di luar ni kebanyakannya rosak akhlak dia. Sebab tu disuruh tuntut orang perempuan ni perbanyakkan dirinya duduk di rumah. Tapi kalau duduk rumah tak ada benda pun dia rasa bosan. Sebab tu orang nak keluar rumah. Duduk rumah saja tengok gitu, nak buat ni tak boleh. Ni jangan buat, ni jangan buat, jangan buat. Lama-lama dia pun buat apa duduk rumah? Bosan. Jadi kalau duduk di rumah, kita sendirikan belaka. Kita uruskan belaka. Kau nak buat ni dia, nak jahit ni ada. Nak ni mana dia tak rasa bosan lah, sebab ada pekerjaan yang dia boleh buat di rumah tersebut. Okey. Maka apakah faedah diajarkan dia berlebih-lebihan jika dilupakannya kelak? Jadi tak ada faedah lah kalau kita ajar banyak-banyak tapi dia lupa. Sebab tu kena praktikal tu kena ada. Kalau kita lihat di universiti pun ada teori, ada praktikal. Ada teori, ada praktikal supaya dia mahir. Begitu juga dalam kehidupan di rumah. Anak ni bukan sekadar diajarkan teori, tapi praktikal mesti ada. Jadi nak praktikal tu kena sediakan tempat dia tu. Sebab tiada boleh dimahirkannya atau digunakan pelajaran-pelajaran itu di dalam rumahnya atau keluar daripada had rumah tangganya. Kenapa dia lupa akan ilmu yang kita ajarkan? Kerana dia tak boleh nak memahirkan kemahiran dia, sebab di rumah tu tak ada benda yang dia boleh buat. Sekadar kita cakap je, kita tak beri peluang dia untuk buat dan sebagainya. Maka setengah daripada barang yang wajib diajar kepada anak-anak perempuan itu ialah membiasakan mereka itu sembahyang. Walaupun masih kecil. Walaupun masih kecil. Bila anak tu dah sampai kepada peringkat mumayyiz serta berakal, maka dia tahu dah nak membezakan perkara yang buruk dan baik, maka biasakanlah dia supaya sembahyang. Suruh sembahyang. Puasa, suruh puasa. Walaupun tak mampu nak tahan sampai sehari, setengah hari pun tak apa. Kalau tak mampu untuk 30 hari, sehari puasa, sehari buka, tak apa. Ajar dulu peringkat awal, supaya dia terbiasa melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan segala bagai daripada ibadat yang disuruh oleh agama. Okey, tu kena suruh. Dan menyerikkan dia pada meninggalkannya. Maksudnya apa? Buat sesuatu tindakan yang buat dia rasa serik. Serik ni ibarat macam kata, tambah lagi lah. Kenapa? Kalau aku tak membayang, kena piak, kena rotan, kena cubit dan sebagainya, aku tambah. Jadi gitu. Disuruh menyerikkan dia pada meninggalkannya, pada meninggalkan kewajipan tu. Seumpama sembahyang, puasa dan sebagainya. Maka apabila kita asuh kanak-kanak perempuan yang baharu itu dengan pelajaran ini, apabila kita didik anak-anak perempuan yang baharu dengan pelajaran ini, yang mana kita sebutkan tadi, pelajaran berkaitan dengan agama, pelajaran berkaitan dengan aqaidul iman, pelajaran berkaitan dengan khidmat di rumah tangga. Kalau kita ajak anak tu daripada kecil perkara tersebut, dan kita hiaskan dengan sifat-sifat kesempurnaan, yakni sifat-sifat mahmudah lah, sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Seumpama ajarkan kepada dia akhlak-akhlak yang mulia, jangan berbohong, supaya ajarkan kepada dia dengan sifat sabar, ajarkan kepada dia bagaimana untuk mencari redha Allah Ta'ala, supaya berkata dengan perkataan benar. Dan kita tegahkan daripada sifat kehinaan, yakni kita halang dia. Kita bagi tahu dia apa perkara yang tak patut dia buat daripada segala sifat-sifat kecelaan. Seumpama cakap pelawak ke, seumpama tinggi suara dan sebagainya, seumpama ambil barang orang, kita ajar jangan ambil, ini perkara yang tak betul. Dan kita kuatkan bersifat malu, yakni kita kuatkan pada anak perempuan tu supaya ada sifat malu. Sifat malu ni maksudnya sifat yang ada pada seseorang yang pertama, dia tak tinggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa malu, rasa takut nak tinggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, malu dengan maksud rasa segan nak menunjukkan perkara yang tidak elok ada pada diri dia. Itu dipanggil orang yang bersifat malu. Maka kuatkan dia. Daripada kecil tu ajar. Orang perempuan tak boleh capung dengan lelaki. Orang perempuan tak boleh pakai macam ni. Orang perempuan tak boleh cakap macam ni. Orang perempuan tak boleh buat ni. Kena bagi tahu dia. Sedarkan bahawa diri dia perempuan, apa kelakuan seorang perempuan. Orang perempuan pakaiannya macam ni. Orang perempuan pencampurannya macam ni. Orang perempuan perbuatannya macam ni. Kena bagi tahu dia. Supaya dia tu ada rasa malu. Jadi bila dia bercampur dengan seseorang yang tak sepatutnya, dia rasa ni bukan, tak layak untuk aku ni, tak boleh ni, orang perempuan tak boleh macam ni. Dia ada rasa malu. Tapi kalau kita tak ajar daripada kecil, maka dia pun bebas nak capur dengan siapa ke, nak cakap dengan siapa ke, nak keluar dengan siapa ke, dia tak rasa ada satu kesalahan. Okey.
Dan diasuh anak tu memperbuat pekerjaan yang layak dengan dia daripada segala pekerjaan-pekerjaan yang baik. Nescaya kalau kita ajar semua tu, nescaya dapatlah ia anak perempuan tu manfaat, yakni kebaikan, dan faedah, yakni keelokan yang diredai oleh Allah dan Rasulnya. Inilah kemuncak daripada keinginan kita bila kita ajar anak tu dengan perkara-perkara yang baik. Apa dia? Dapat redha Allah dan redha Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bolehlah ia anak tu menasihatkan ibunya yang tiada belajar. Makna kita ajar dia. Boleh jadi kalau dia sampai pada satu tahap dia lebih tahu daripada kita, dia pula tegur pada kita. Ataupun dia mendapat ilmu tu daripada orang lain. Bila kita tak mampu nak mengajar anak kita, maka kita buat keputusan ajar ke hantar anak ni ke sekolah dan sebagainya, atau anak ni ke tempat-tempat pengajian yang boleh mengajarkan kepada anak tu perkara-perkara yang menjadi kewajipan bagi dia. Sehinggalah dia tahu apabila dia kembali ke rumah, dia pula boleh tegur kita. Dia pula boleh menasihatkan kita sebagai orang tua. Dan menyempurnakan segala pekerjaan yang dijadikan Allah kerananya itu dengan sempurna. Apa maksudnya? Menyempurnakan segala perintah-perintah Allah. Dengan sebab dia diajarkan dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, diajarkan tentang ilmu keagamaan, diajarkan tentang ilmu-ilmu berkaitan dengan akhlak-akhlak yang mulia, maka dia dapat menyempurnakan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu tujuannya. Dan tidaklah aku jadikan makhluk jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadah kepada Allah, supaya mereka itu mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan. Kita berikan didikan-didikan yang baik, asuhan-asuhan yang elok dengan ilmu agama, tentang kehidupan dan juga tentang berakhlak dengan akhlak yang mulia, supaya dia dapat menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada mukadimah yang kita baca ni, dapatlah kita ketahui bahawa memberi didikan kepada anak-anak perempuan itu merupakan satu tanggungjawab yang sangat besar. Merupakan satu tanggungjawab yang sangat besar yang tidak boleh diambil ringan oleh setiap orang. Kerana generasi yang akan datang, baik dan kukuhnya generasi yang akan datang dilihat sebagaimana kukuhnya golongan perempuan itu dididik daripada sekarang. Kalau kita tak berusaha daripada sekarang membentuk generasi yang ada ini sebagai generasi golongan perempuan yang muslimah, yang benar-benar menjunjung perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya nanti akan lahirlah daripada mereka itu golongan yang lebih ramai mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana seperti mana yang kita dengar daripada perkataan pengarang kitab kita tadi ni, dia kata orang perempuan ni, itu ibu tu sendiri merupakan asas bagi kerukunan dan kekukuhan rumah tangga. Jadi maknanya bila ibu tu daripada kalangan orang yang berilmu, orang yang tahu menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala, maka generasi yang keluar daripada ibu, daripada tangan asuhannya juga orang yang akan menyambung apa kita kata tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan insya-Allah jika kita diberikan kesempatan bermula daripada malam ni sampailah kepada waktu-waktu yang mendatang lagi, di waktu yang sama, tiap-tiap malam, kalau ada kesempatan di waktu yang lain, kita akan maklumkanlah untuk kita usahakan khatam kitab Adab Perempuan juzuk yang pertama, karangan Tuan Guru Ahmad bin Yaqub Al-Johori. Jadi berkenaan dengan kitab ni, kalau siapa yang berhajat untuk mendapatkan kitab, boleh WhatsApp dalam grup, nanti saya bagi link untuk beli kitab ni. Tapi boleh jadi untuk waktu ni pos pun tutup, takut tak ada. Jadi insya-Allah kita akan usahakan setiap daripada helaian-helaian yang kita akan baca tu, kita akan copy dan kita akan masukkan dalam grup. Boleh lihatlah di situ untuk kita mendapatkan apa kita panggil rujukan kitab yang akan kita baca. Jadi sampai sini dulu, insya-Allah besok kita akan sambung pada pelajaran yang pertama berkaitan dengan adab, insya-Allah. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.